Pengenalan insan bermoral. Insan bermoral mengamalkan ketiga-tiga dimensi moral, iaitu pemikiran, emosi, dan perlakuan. Nombor 1. Prinsip keadilan ni. Prinsip keadilan merujuk kepada keupayaan seseorang untuk berlaku adil, saksama dan tidak berat sebelah dalam segala urusan. Insan bermoral yang berpegang kepada prinsip ini akan memastikan hak setiap individu dihormati tanpa mengira latar belakang, kaum, agama maupun status sosial. Mereka membuat keputusan secara objektif berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan berdasarkan emosi, kepentingan diri atau tekanan luaran. Contohnya, seseorang hakim yang bermoral akan menyatakan hukuman berdasarkan undang-undang dan bukti yang sahih tanpa mengira siapa tertuduh. Nombor 2. Prinsip altruisme. Altruisme ialah sifat mementingkan kebajikan orang lain dan sanggup membantu tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Insan yang bermoral dan mengamalkan prinsip altruisme akan menunjukkan sikap prihatin, penyayang dan empati terhadap keusahaan orang lain. Mereka mudah tersentuh dengan penderitaan masyarakat serta bersedia mengeluarkan bantuan walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Sebagai contoh, seseorang yang dermawan mungkin menyumbangkan wang atau tenaga kepada mangsa bencana walaupun dirinya juga tidak tetap berkemampuan sepenuhnya. Nombor 3. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi berkaitan dengan keupayaan individu untuk membuat keputusan secara bebas, rasional dan bertanggungjawab. Insan yang bermoral yang berpegang kepada prinsip ini tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan luar atau ajakan ke arah keburukan. Mereka tahu menilai sesuatu tindakan berdasarkan atas nilai moral dan berani untuk memilih jalan yang betul walaupun sukar. Sebagai contoh, seorang pegawai kerajaan yang bermoral akan menolak rasuah meskipun mendapat tekanan dari pihak atasan. Tokoh-tokoh moral yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, Tan Sri Datuk Petinggi Dr. Haji Abang Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Haji Abang Opek. Beliau adalah Premier Sarawak ke-6 dan Presiden bagi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB. Beliau juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi kawasan Gedong dan beliau lahir pada tanggal 4 Ogos 1950. Contoh bantuan atau sumbangan oleh Tun Abang Johari. Yang pertama adalah bantuan kewangan khas BKK untuk pelajar IPT. Pelajar Sarawak yang belajar di institusi pengajian tinggi IPT seluruh Malaysia, terutamanya yang datang dari keluarga berpendapatan rendah. Dan yang kedua, sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Bantuan ini untuk rakyat Sarawak berpendapatan rendah, termasuk isi rumah dan warga emas. Bantuan yang ketiga ialah pendidikan percuma untuk semua anak Sarawak tanpa mengira agama atau kaum. Pada tahun 2026, kerajaan di bawah GPS akan memberi pendidikan percuma di peringkat universiti untuk semua anak Sarawak tanpa mengira bumi putra atau bukan bumi putra. Dan yang terakhir adalah Senior Citizen Health Benefit, iaitu bantuan kesihatan untuk warga emas di Sarawak merujuk pada faedah kesihatan warga emas SCSB, iaitu sebuah inisiatif kerajaan Sarawak yang menyediakan rawatan pesakit luar secara tanpa tunai di klinik panel dengan had maksimum sebanyak RM500 setahun. Prinsip keadilan kepada semua kaum
dan agama. Itu yang pertama, prinsip keadilan pada semua kaum dan agama ni, beliau selalu menyebut Sarawak mesti kekal dengan masyarakat majmuk. Jadi dasar kerajaan negeri perlu adil untuk semua, bukan hanya satu kaum sahaja. Prinsip yang kedua, mengutamakan generasi akan datang. Beliau selalu menyebut tentang pembangunan lestari, sustainable development, tenaga boleh diperbaharui, dan pendidikan supaya anak cucu Sarawak dapat menikmati hasil yang adil. Prinsip yang ketiga, prinsip otonomi pendidikan dan kesihatan. Beliau beberapa kali menyuarakan bahawa Sarawak wajar diberi lebih kuasa dalam hal pendidikan dan kesihatan kerana keperluan rakyat Sarawak berbeza dengan negeri yang lain. Itu sajalah 3 prinsip yang saya ingin cakap di video ni. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah gambar-gambar pemberian sumbangan dan bantuan oleh Abang Johari. Yang pertama, sumbangan untuk anak yatim. Dan yang kedua, bantuan wang saku pelajar APT. Dan yang ketiga, bantuan selepas banjir oleh Abang Johari. Dan yang keempat adalah bantuan SKAS untuk rakyat Sarawak. Dan ini adalah kesimpulan bagi insan bermoral. Insan bermoral adalah individu yang menyanjungi tinggi nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggungjawab dan rasa hormat terhadap orang lain. Mereka tidak hanya memahami perbezaan antara benar dan salah, tetapi konsisten menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, insan bermoral berperanan penting dalam menciptakan keharmonian, keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh kerana itu, insan bermoral harus menjadi tujuan utama dalam pendidikan, keluarga dan kehidupan sosial demi menciptakan generasi yang berintegriti dan beradab.